Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam negara keusahawanan unggul 2030. Saya Asma Syakira, merupakan pegawai Sekretariat Protege yang akan menjadi hos anda pada hari ini. Okey, saya harap sesiapa yang tengah menonton sekarang ni, saya harap anda semua share FB kita supaya live pada petang ini dapat ditonton oleh graduan-graduan kerana topik kita pada hari ini sangat berkait rapat dengan graduan dan saya pasti konten pada hari ini sangat menepati untuk graduan lah pada masa sekarang kerana pelbagai idea yang kita akan kupas pada petang ini. Jadi jangan lupa share Facebook Live kita, okey? Dan saya terlebih dahulu izinkanlah saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk ikuti sesi temu bual on air with Protege Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medac. Jadi saya nak buat sedikit promosi lah sebelum saya terlupa dan pergi melangkah dengan lebih jauh. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medac melalui Sekretariat Protege akan menganjurkan sebuah program latihan dan bimbingan keusahawanan New Gen Entrepreneurs Online Bootcamp Engine yang menyasarkan graduan berumur 18 sehingga 30 tahun. Dan jika anda seorang usahawan baru atau berminat untuk menjadi usahawan, jom sertai kami untuk mendapatkan latihan asas keusahawanan dan bimbingan perniagaan secara percuma. Untuk maklumat lanjut, pautan pendaftaran akan dipaparkan di ruangan komen di FB rasmi Sekretariat Protege. Baiklah, ada satu lagi promosi yang akan kita tawarkan kepada anda. Khusus untuk para graduan juga, saya ingin mengeluarkan tentang program Temuduga Virtual mengikut zon yang akan dijalankan setiap minggu bermula Julai sehingga Disember 2021. Jadi ada graduan yang baru sahaja tamat pengajian, anda yang ingin mendapatkan pekerjaan dan pengalaman, sangatlah saya sarankan untuk merebut peluang dan ikuti maklumat lanjut di media sosial rasmi Protege. Jadi anda semua jangan lupa untuk follow, like, share dan subscribe semua media sosial Protege. Kita ada Facebook, Twitter, Telegram, Instagram dan YouTube iaitu protege.my. Dan anda semua boleh sama-sama saya minta kongsikan FB Live ini supaya platform petang ini menjadi bermanfaat untuk masyarakat, untuk graduan khususnya. Kerana topik pada kali ini kita sangat menyentuh tentang graduan. Okey, untuk pengetahuan para penonton juga, sesi temu bual bagi program On Air with Protege terbahagi kepada dua kategori iaitu kebolehpasaran dan keusahawanan yang dijalankan secara berselang-seli pada setiap Jumaat 2 minggu sekali. Pada akhir sesi iaitu 15 minit terakhir, anda semua juga boleh bertanyakan soalan yang akan dijawab oleh panel pada hujung perbincangan ini. Dan anda semua dimintalah untuk menjawab maklum balas pada pautan yang akan kita paparkan pada ruangan komen sebagai penambahbaikan dan cadangan untuk pihak kami. Baiklah, untuk makluman semua juga, program On Air with Protege merupakan satu platform yang kita sediakan khas untuk para graduan, para usahawan yang ingin mencari peluang dan menimba ilmu. Di sini kami sediakan panel-panel jemputan yang mempunyai pengalaman untuk berkongsi dengan anda semua. Baiklah, okey, siapa tahu tajuk kita pada petang ini? Saya kira hampir seminggu dah kita buat promosi, jadi siapa tahu? Sila komen, saya nampak je komen anda, okey, kat sini. Jadi kita tak nak berahsia lah kan. Saya ketengahkan tajuk pada hari ini ialah graduan tidak memenuhi kehendak industri. Bersama panel jemputan kita, Puan Nur Hema Cik Mat. Dan saya sekali lagi galakkan anda sebelum kita nak mula perbincangan dengan Puan Hema untuk kongsikan FB Live ini dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan, sanak saudara, supaya platform petang ini menjadi bermanfaat sekaligus kita dapat mewar-warkan inisiatif yang dijalankan oleh kementerian serta agensi-agensi di bawahnya. Dan jangan lupa sekali lagi Asma suka untuk ingatkan untuk follow, like, share dan subscribe semua media sosial Protege. Kita ada Facebook, Twitter, Telegram, Instagram dan channel YouTube. Baiklah, saya kira semakin ramai yang join live kita. So kita
nak bergerak kepada perbincangan kita pada petang ini. Jap, saya tanya produser kat belakang tapi. Boleh ke saya mulakan? Produser kata boleh. Okey. Ini menarik ya petang ini sebab tajuk kita pada petang ini adalah graduan tidak memenuhi kehendak industri. Macam mana pula ni? Kita nak tahu ni yang akan disampaikan oleh Ketua Jabatan Latihan dan Sumber Manusia Mas Awana Services Sdn Bhd iaitu Puan Nur Hema. Okey, sebelum Puan Nur Hema masuk, okey, Puan Hema, okey, sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya kongsikan dululah biodata panel dengan penonton semua ya. Puan Nur Hema Cik Mat atau lebih mesra dipanggil Puan Hema merupakan Ketua Jabatan Latihan dan Sumber Manusia Mas Awana Services Sdn Bhd. Okey, Mas Awana Services Sdn Bhd atau lebih dikenali Mas Awana merupakan anak syarikat Malaysia Airlines di mana terlibat dalam menghasilkan masakan sejuk beku, catering dan perkhidmatan hospitality untuk industri penerbangan, institusi dan kedai F&B. Mas Awana diakreditasi dengan standard halal HACCP dan kesihatan dan keselamatan dalam pengendalian makanan dalam seluruh rangkaiannya dan sangat komited untuk memberikan perkhidmatan berkualiti tinggi dan berpatutan. Puan Hema bertugas menerusi jabatannya untuk memenuhi dua aspek penting iaitu melibatkan pembangunan manusia dan modal insan bagi kemajuan institusi. Puan Nur Hema juga merupakan seorang kaunselor bertauliah dan berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia sejak 2015. Sebagai seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan impak dan bantuan kepada orang lain, beliau juga telah menjadi seorang sukarelawan yang bertugas sebagai kaunselor dalam talian kasih 15999 sejak Jun 2020. Beliau juga merupakan pemegang ijazah sarjana dalam bidang kaunseling dan sedang mengikuti pengajian di peringkat Doktor Falsafah PhD dalam bidang psikologi organisasi. Baiklah, panjang lebar saya bercerita. Inilah orang hebat yang bersama kita dan sangat istimewa kita bawakan hari ini khas untuk penonton On Air with Protege. Assalamualaikum Puan Hema. Waalaikumsalam. Saya terpaksa bermas sikit Puan Hema. Biasalah kita masih berada dalam keadaan MCO kan. Pasal 1 pagi di Putrajaya ini saya berada di office. Jadi tersedutlah sikit pakai mask kan. Double mask pula tu. Tapi tak apalah. Kita kena normalisasikanlah diri kita kan dengan norma baru ini supaya kita sama-sama dapat menjaga. Kita jaga kita. Macam tu. Dan terima kasih Puan Hema sebab sudi bersama dengan saya pada hari ini bagi program Temu Bual On Air with Protege bersama Sekretariat Protege bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak. Dan untuk makluman puan juga dan penonton semua, sesi ini akan berlangsung selama 1 jam. Dan mereka semua yang tengok kita hari ini Puan Hema akan boleh nak tanya Puan Hema di ruangan komen. Di mana sekitar 15 minit terakhir nanti kita berdua akan, saya akan bacakan dan Puan boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada penonton. Dan saya harap mereka akan tunggu sehingga ke penghujung bagi kita menjawab soalan-soalan mereka. Okey Puan? InsyaAllah. Jadi saya tak nak lengahkan masa, saya je yang banyak bercakap dari tadi ni. Jadi saya tak nak lengahkan masa, saya tahu diorang semua berkobar-kobar sebab viewers kita makin naik. Saya pasti tajuk pada hari ini sangat dekat dengan graduan kita dan marilah kita mulakan perkongsian daripada panel kita. Baiklah Puan, kita mulakan dengan soalan yang pertama, boleh? Boleh. Okey, baiklah. Baiklah Puan, soalan yang pertama, apakah maksud kebolehpasaran dari sudut pandang industri? Okey. Dari segi kami majikan di industri, apabila kami menyediakan peluang pekerjaan. So peluang pekerjaan tu adalah mengikut operasi kendalian syarikat, kita ada peluang pekerjaan yang kita perlukan tenaga pekerja itu. Dan di situ kami mencari apakah sumber insan, modal insan yang sesuai untuk masuk dalam peluang pekerjaan itu seterusnya membantu majikan dalam industri. So kebolehpasaran calon graduan tu, kebolehpasaran graduan tu untuk industri kami simpulkan sebagai produk yang kami boleh beli dalam pasaran market tu, dalam pasaran pekerjaan itu yang kami boleh bawa masuk ke dalam kami punya organisasi dan membantu organisasi itu untuk bersaing dalam industri itu.
So itu kesimpulan untuk kebolehpasaran lah. So untuk graduan itu dia kena mempunyai satu nilai dalam pasaran tu sendiri. Adakah dia mempunyai nilai untuk dibeli oleh majikan itu ataupun tidak, dan adakah kelayakan sebagai graduan itu semata-mata adalah cukup untuk meletakkan nilai dari segi komersial dalam pasaran kerja itu. So itu secara ringkasnya lah maksud kebolehpasaran. Okay. Kita ada baik. Sangat saya rasa kita nak gali lebih dalam dari sudut kebolehpasaran. Kita dah nampak hala tuju perbincangan kita. Bagaimana pula dengan pandangan Puan? Adakah graduan yang kurang kreatif atau kehendak industri ni terlalu agresif pada masa sekarang? Bagi saya dua-dua tu benar. Dalam keadaan sekarang, saya sentuh dulu pasal industri, pasaran yang sangat agresif. Semua sedia maklum daripada tahun lepas, landscape ekonomi kita sangat berubah bila Cik Covid kita ni datang kan. Segala-galanya berubah. Sebenarnya bila kita bercakap pasal teknologi, work from home, IT enabler, kita cuba untuk orang kata jadikan dia budaya dalam organisasi daripada sebelum zaman Covid lagi. Tapi agak lambat, perlahan sangat orang kata change, perubahan tu nak berlaku. Tetapi bila datang Cik Covid kita ni, kita secara tak langsung terpaksa memaksa orang untuk hidup, untuk bekerja dalam norma baru. Dalam norma baru, so maknanya kalau tak kita tak boleh survive. So disebabkan tu kita terpaksa juga berubah. So bila kita berubah, bila ada satu perubahan, dia memang akan trigger untuk benda-benda lain juga berubah. So antaranya adalah cara kita bekerja ataupun proses operasi dalam organisasi itu sendiri. So apabila proses operasi itu berubah dan cara kita bekerja berubah, apa yang akan berlaku? Okey, ada dua benda yang berlaku. Yang pertama, kita panggil rationalization of manpower. Maknanya tenaga kerja itu sendiri sudah dirationalizekan. So bagaimana mungkin berlaku kekurangan tenaga kerja yang diperlukan dalam organisasi itu sebab kita dah banyak menggunakan teknologi, ataupun mungkin perubahan kerja tu. Dulu dia buat cara lain, sekarang dia terpaksa buat cara lain. So peranan dia pun berubah. Dan apabila benda ini berlaku, dia mesti akan ada kesan kepada pasaran pekerjaan. Maknanya apa? Maknanya ciri-ciri pekerja yang organisasi nak terus berubah. Okey, sebab dia terpaksa adapt, dia terpaksa sesuaikan dengan kehendak organisasi yang sekarang ni. So pasaran pekerjaan memang akan ada kesan. Mungkin sebelum ni, mungkin tahun lepas, it's just macam tahun 2020 masa kita mula dapat Covid, katalah 2019, kita ingatkan ada jawatan tertentu ni yang mungkin akan kita perlukan banyak ya. Masa tu contohnya aviation tengah booming, sektor perkhidmatan pun tengah naik. Tiba-tiba bila Cik Covid datang, segala-galanya terhenti. So banyak orang kata perancangan ataupun pengambilan pekerja-pekerja dalam sektor perkhidmatan tu contohnya terbantut. Yang mana dah masuk terpaksa dihentikan, ataupun yang mana tengah tunggu peluang untuk dipanggil pun tak dipanggil-panggil sampai sekarang. So itu maksudnya dengan memang betul sektor ekonomi kita berubah dan memang industri tu dia sangat agresif, tambah dalam keadaan sekarang dia sangat-sangat agresif. So apa pula reflection dia kepada kita yang pekerja ataupun graduan yang berada dalam pasaran ni yang nak menunggu peluang ni. So maknanya kita pun kena jadi agresif, kita kena respon balik kepada agresif pasaran market tu. So macam mana kita nak jadi agresif? Dekat sini konsep kreativiti tu sangat penting. So bila kita cakap pasal kreatif, dia bukan bermaksud pandai melukis ya, pandai mewarna. Kita selalu orang kata kaitkan kreativiti tu dengan sesuatu jadi cantik kan. Tapi dalam konsep kreativiti di sini, konteks pekerjaan ataupun secara individu, kreativiti atau creative thinking, pemikiran kreatif tu adalah keupayaan untuk mencipta sesuatu. Dia boleh imagine sesuatu
dan dia translatekan, dia menghasilkan produk baru. Itu yang kita namakan creativity. So apabila dia berdepan dengan market yang sangat agresif, minggu lepas baru belajar pasal satu skill ni, katalah skill baru nak pandai buat orang kata video upload sikit-sikit dekat Instagram, dah tiba-tiba reel pula keluar contohnya. Apa benda pula reel ni? Baru belajar pasal TikTok dah keluar nama lain contohnya kan. So benda-benda macam ni memang kita kena cepat lah, kita kena cepat. Maknanya keyword di sini adalah kita kena cepat bertindak balas dengan environment kita. Apabila environment kita agresif, kita juga perlu menjadi agresif. Baru kita ada orang kata alignment tu seiring. So itu untuk jawapan nombor 2 lah. Okey Puan, baik. Maknanya kita perlu ada alignment. Bukan tayar je kena ada alignment. Tapi hidup kita pun kena ada satu perubahan lah. Terutamanya khusus graduan kan. Sebab macam Puan yang tekankan tadi, industri pun agresif dengan ialah keadaan semasa di mana industri pun memerlukan saya kira satu keuntungan lah kan. Setiap perniagaan perlukan keuntungan dan graduan perlu memberikan sumber yang baik. Jadi secara kebiasaannya lah Puan, sebenarnya apakah first impression yang majikan harapkan daripada calon-calon yang mereka ada biasanya? Okay, first impression ni pendek je ni, maknanya kita punya window untuk interview tu memang sangat kecil maknanya bila kita buat interview tu mungkin ada paling lama pun ada 30 minit, tapi tolak introduction, tolak mungkin 20 minit betul-betul kita nak mengenali sesama kita ni kan. So first impression untuk majikan ni dia ada satu tanggungjawab yang berat juga tau. Maknanya dalam window yang sangat kecil tu kita nak orang yang paling baik, yang fit into our organisation, yang sesuai, yang boleh masuk dalam organisasi kita. So bila kita cakap apa maksud fit into the organisation, apa maksud boleh masuk dalam organisasi. So bila kita bercakap pasal ayat yang besar tu maknanya dia sangat besar, dia terkait dengan beberapa orang kata point kecil-kecil yang lain. Contohnya persoalan-persoalan yang ada selalu dalam recruiter, dia ni sesuai tak dengan budaya kerja kita, sesuai tak nak bekerja dalam kumpulan-kumpulan yang ada sekarang dalam organisasi kita ni. Contoh dia, katalah dalam organisasi kita tu jawatan tu mungkin sebagai supervisor, penyelia, tetapi untuk pekerja operasi yang mungkin mengendalikan makanan so kita tak boleh lah mungkin orang tu dia macam penampilan dia macam sesuai yang dekat TV-TV tu kan, yang suka pakai eyelashes contohnya kan. So bila kita sekali tengok tu macam sesuai tak dia untuk masuk dalam geng kita, macam tu. So kita macam saya lebih mementingkan adaptability, kesesuaian orang tu dalam kumpulan saya, sebab saya dah ada satu kumpulan ataupun budaya kerja dalam organisasi saya yang mungkin agak stable. So saya selalu kena pastikan orang baru yang nak masuk ni, adakah dia akan menambah keharmonian di tempat kerja atau dia akan membawa masalah di tempat kerja. So first impression bagi saya akan ada soalan-soalan macam tu. So macam mana untuk saya tengok adakah dia sesuai atau tak di dalam organisasi saya. Masa interview itulah yang kita akan gunakan untuk menggali lebih kepada personality dia, pasal dia punya working experience. Working experience tu pun kita nak tengok sama ada dia pernah melalui orang kata cabaran yang lebih kurang sama, ataupun dia pernah bergaul dengan orang kata target group, kumpulan sasar yang lebih kurang sama macam dalam organisasi kita. Sebab bila orang kata keserasian tu antara banyak-banyak candidate, calon-calon yang datang untuk interview tu, kita akan menilai agak-agak mana antara diorang ni yang terbaik tu dari segi keseluruhannya lah, yang boleh membawa dan mengendali cabaran dalam organisasi tu,
dan juga boleh masuk dalam budaya kerja dan membawa keharmonian kepada orang kata budaya yang ada sekarang ni dekat dalam organisasi. So itu first impression yang selalu kita tengok. So kejap lagi saya rasa saya akan kupas lebih lagi tentang tips-tips di dalam temu duga tu. Okay? Baik, saya kira itu baru first impression. Jadi apabila ada impression yang kira kata menepatilah cita rasa recruiter tu, Puan rasalah persepsi daripada pihak industri sendiri kan sebagai majikan terhadap latar belakang pendidikan calon mengikut bidang pengajian pula. Bagaimana? Okay. Soalan ni memang ada banyak sangat saya terima daripada calon tu sendiri. Kadang-kadang lepas interview selalunya kita ada bagi peluang untuk dia bertanya. Kadang-kadang ini juga adalah salah satu orang kata soalan lazim lah. Mungkin calon tu sendiri rasa tak confident, adakah dia akan dipenalize just because dia punya kelayakan tu sebenarnya tak menepati dengan orang kata tuntutan jawatan tu. Tapi perlu diingat ya, apabila organisasi panggil awak untuk interview, maksudnya awak ni dah ada kaki sebelah, orang kata peluang tu dah ada 50% dah. So untuk majikan macam saya lah contohnya memang betul ada jawatan tertentu yang memang memerlukan kelayakan yang tertentu. Contohnya jawatan dalam jabatan account, account, finance. Sebabnya yang tu memang dia ada technical skill dia yang kita perlukan sebab yang nak buat balancekan ledger tu dan buat revenue accounting and all that tu memang memerlukan technical skill. Okay, ataupun jabatan engineering, macam dalam company saya jabatan kitchen, dapur, production tu. So memang saya memerlukan chef yang bertauliah untuk memasak, bukan macam kita agak-agak masak sekali-sekali macam tu kan, sebab masak untuk industri dengan masak yang biasa-biasa dia sangat berbeza. Tetapi ada juga jabatan yang agak general, contohnya jabatan yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan, ataupun dalam orang kata pengurusan tu sendiri, project management contohnya, ataupun HR, kadang-kadang tu business development. Dekat situ agak generik dan sebenarnya kita lebih, untuk saya rasa saya lebih mementingkan knowledge dan personality, sebabnya dalam jabatan-jabatan ni, contohnya macam jabatan HR ya, skill, technical skill ataupun orang kata ilmu pasal HR tu boleh develop dalam pekerjaan sebab dia memang sentiasa berubah. Sebab bila kita handle manusia tu sendiri kompleks dan dia sentiasa berubah. So apa yang kita buat untuk organisasi pun memang kena sentiasa berubah. So benda tu boleh belajar semasa orang kata waktu pekerjaan, tempoh pekerjaan tu. So bagi saya yang penting adalah dia punya motivasi, dia punya personality dan kendiri dia untuk dia menjadi lebih maju jaya dan berapa banyak dia boleh absorb new knowledge tu sebenarnya. Okay. Okey Puan, baik. Satu saya kira ulasan yang sangat baik supaya kita faham macam mana bidang pengajian sekarang masih lagi lah saya kira relevan untuk jawatan-jawatan seperti yang Puan sebutkan tadi, seperti accounting dan mungkin juga kejuruteraan kan. Tapi bagaimana pula kalau dari sudut sebagai seorang majikan juga kan, kemahiran bagaimana yang kita perlukan untuk seseorang calon tu diterima sebagai pekerja selepas kita ada first impression, selepas bidang pengajian yang kita terima itu kita kata melepasi kelayakan, tapisan-tapisan seterusnya, dan kemahiran apa yang kira kata menjadikan dia unik lah untuk kita terima. Okay. Puan nak kupaskan. Boleh. Memang ini sangat penting ya, sebab dalam proses temu duga tu memang saya nampak agak ada gap yang agak besar juga
antara calon pilihan dengan yang bukan pilihan, terutama sekali dari segi komunikasi. So communication skill, bagi saya akan letakkan communication skill tu nombor 1. Sebab apa? Sebab awak datang sebagai produk. Produk tu adalah diri awak sendiri dan awak membawa kertas kelayakan yang sangat hebat. Ya, tetapi the moment pada masa awak membuka mulut untuk menerangkan, untuk memberi penjelasan, untuk mungkin bercerita tentang kebolehan awak, dekat situ terus kita akan nampak perbezaan antara satu calon dengan calon yang lain. So bagi saya kemahiran berkomunikasi adalah sangat penting. So kemahiran berkomunikasi dalam orang kata dalam sesi temuduga, yang paling penting adalah verbal lah. Okay, yang paling penting adalah verbal. So bila verbal tu maksudnya kebolehan bercakap. Okay, so apa yang selalu saya nampak ya, perasaan nervous tu memang confirm ada. Okay, saya yang tua ni pun masih ada lagi nervous bila nak berhadapan dengan orang. So kalau siapa yang ada perasaan nervous yang terlampau tinggi, saya nasihatkan buat mock up interview tu berulang kali sebelum the real interview tu. Saya selalu juga bagi orang kata tips ni lah kepada orang yang datang interview, yang memang saya tengok, memang saya tak sangkakan lah, memang ada yang terlampau nervous sampai dia pucat, sampai mulut dia macam dia nak bercakap, ada yang tangan menggigil. Selalunya kalau yang macam tu pun saya bagi dia take 5, saya suruh dia berjalan basuh muka dulu. Ini memang real memang betul berlaku. So untuk kemahiran komunikasi tu pun dia bukanlah sesuatu yang awak boleh develop sebelum interview. Sebab dia adalah sesuatu yang kena develop over time, dari masa ke semasa. So bagi saya macam mana nak develop, nak dapatkan orang kata kemahiran komunikasi yang baik untuk pergi interview sekarang, sebenarnya dia mungkin berbalik kepada setahun ataupun 2 tahun ke belakang. So macam yang kalau ada yang graduan di sini yang masih belum graduate, atau saya nasihatkan gunakan platform sekarang ni dengan lecturer, dengan kawan-kawan college dalam universiti tu untuk memperbaiki kemahiran komunikasi. Saya rasa dalam co-curriculum sekarang pun ada banyak buat presentation, ada banyak buat group work, kerja-kerja berkumpulan kan. Gunakan platform-platform itu untuk memastikan kita memperbaiki komunikasi kita. Okey, katalah komunikasi kita dan bila macam ni nak tahu komunikasi kita ni okey. Kita kena dapatkan feedback. So kita mesti ada kawan-kawan kan dalam college, ataupun boleh tanya dengan lecturer kita juga. Selama kita 3 bulan di sini, selama 6 bulan sini, ataupun dah setahun saya dalam kelas ni, apa korang rasa? Aku punya komunikasi ni okey tak? Bila aku explain sesuatu, korang boleh faham tak? Dan belajar daripada respon-respon yang awak dapat tu. Jangan ambil hati kalau orang memberi respon yang kita tak berapa nak gemar nak mendengar, tapi ambil sebagai positif dan memperbaiki diri sendiri. Sebab kita nak orang kata nak improve, nak perbaiki kualiti diri kita kan. So kita gunakan segala peluang yang ada. So dan katalah kita dah hebat sangat dalam bahasa Malaysia contohnya, sebab ada lagi satu kelemahan yang ketara lah juga yang saya biasa nampak adalah kemahiran bercakap dalam bahasa Inggeris. Okay, kita bukan nak orang yang cakap macam Mak Saleh tu, tetapi sekurang-kurangnya boleh berbahasa dalam bahasa Inggeris, ikut acuan rakyat Malaysia pun tak apa. So kalau rasa kita macam ada gap yang sangat besar dekat situ, so apa yang boleh buat adalah okey, tahun lepas rasanya kalau dah cakap dalam bahasa Malaysia tu kita dah orang kata excellent lah, dah dahsyat lah, macam orang dengar pun kita bercakap kan macam wow sangat kan. Sekarang ni kita cuba pula pelan-pelan masukkan bahasa Inggeris. So kita dah campur-campur sikit lah bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Lama-lama kita belajar cuba untuk cakap full bahasa Inggeris. So kita letak target kita, aku habis universiti ni sekurang-kurangnya aku boleh berkomunikasi atau bercakap dalam bahasa Inggeris. Okay, tu untuk orang yang kalau masih belajar. Tapi kalau dah graduate,
macam mana ni? Tiba-tiba nervous. Aku tak boleh lagi lah cakap bahasa Inggeris. Kan, tapi aku ada interview ni. Okay, jangan takut. Kita semua peluang sentiasa ada. Dan sebagai manusia, kita memang sentiasa ada pilihan. Pilihan tu adalah sama ada kita nak buat atau tak buat. So, kita boleh start. Kita boleh mulakan bila-bila masa yang kita nak. Selagi kita ingin selalu memperbaiki diri kita sendiri. So, kalau yang dah graduate, gunakan platform media sosial tapi banyakkan berlatih bahasa Inggeris. Kalau ada banyak sangat kumpulan-kumpulan yang negatif, yang kerjanya nak mengutuk ataupun kata what action ke apa ke, cari kumpulan yang lebih positif untuk sama-sama belajar dan dapatkan respon yang baik. Ingat, yang penting kita nak orang kata nak dapatkan kemahiran komunikasi tu sebelum kita masuk interview. Okay, itu nombor 1, kemahiran komunikasi. Yang kedua, kemahiran berinteraksi. Okey, komunikasi, ya betul. Termasuk juga sebenarnya kita berinteraksi, menyampaikan mesej yang betul. Tetapi kemahiran lagi satunya adalah kita panggil, saya panggil, dia sebenarnya dalam bidang komunikasi juga, tapi saya lebih panggil kepada interaction tu. Dia macam dalam customer service juga. Maksudnya bila awak interact dengan saya dalam interview, selalunya kita akan nampak sama ada orang tu dia meletakkan diri dia di atas ataupun di bawah. So seseorang yang mempunyai sifat apa orang kata menghormati orang lain kan, dia akan menyampaikan ayat-ayat yang baik, dia akan try to align. Saya memang suka sangat sebut kata align ni sebabnya dalam training communication atau training leadership yang saya bagi pun, alignment tu memang adalah satu orang kata dia nombor 1 lah, dia kena ada. Kalau tak align, kita buatlah apa benda yang lain-lain pun dia tak akan jadi. Sebab dalam communication kita kena align. Align ni maksudnya pemikiran, budaya, kefahaman kita dah sama level dan senang untuk kita orang kata transfer message kita. Bila dah align, kita akan rasa tau macam main pingpong. Kita memberi, lepas tu kita mendapat balik dan kita memberi dan orang tu pun dia akan rasa majikan yang recruiter lah, kita pun akan rasa seronok bila nak bercakap dengan kandidat tu, dan awak yang tadi nervous pun akan terus rasa bersemangat, rasa lebih berkeyakinan sebab rasa boleh get along dalam conversation tu sendiri. Okey, dan selalunya dalam temuduga ni selain daripada kemahiran spesifik yang diperlukan dalam jawatan tu, kemahiran yang agak generik lah, yang general, yang saya kira semua jabatan pun perlu adalah analytical. So analytical ni kadang-kadang dalam kelayakan tertentu kita boleh nampak macam contohnya maths ataupun accounts, kita boleh andaikan graduan ni dia ada skill analytical tu. Macam saya suka test. So dalam interview tu saya akan test, saya bagi case study ke apa ke untuk tengok sejauh manakah dia boleh menganalisa satu problem tu dan macam mana kita tahu dia ada that analytical skill atau tak daripada jawapan yang dia bagi tu. Contohnya selalunya bila dia cakap tu sebab kita memang dalam organisasi tu dan kita pun dah berhadapan dengan lebih ramai orang kan, so kita boleh tahu jawapan tu adalah satu jawapan yang dia ambil dari surface saja ke ataupun dia malam tadi dia study, sebab sekarang everything dalam internet kan, so dia study very hard. Dia senang dia nak tahu orang yang menghafal ni, mata dia pandang atas, mungkin belah kanan untuk dia mengingat. Kalau mata dia pandang atas sebelah kiri, maknanya dia mereka pada masa tu juga. Okay, so bila kita develop kemahiran analytical tu, maknanya kita tak buat-buat sebelum interview, kita dah develop kemahiran berfikir secara analytical thinking. Kita panggil analytical thinking. So sebenarnya it's not all about maths ke atau account atau numbers. Selalu bila kita cakap analytics dia orang dah macam takut, alamak aku tak pandai lah nombor. Sebenarnya dia lebih kepada pemikiran, macam mana kita berfikir, macam mana kita menganalisa satu masalah tu. Orang yang tak pandai maths pun boleh juga jadi analytical sekiranya dia dah terbiasa dengan
thinking tu sebenarnya. Dalam saya kira kemahiran analytical thinking ni adalah satu kemahiran baru yang memang sangat perlu dalam organisasi sekarang ni. Sebabnya memang dengan cabaran yang macam-macam datang waktu sekarang ni, kita memang memerlukan tenaga pekerja yang sentiasa boleh berfikir what's next. Bukannya mengharapkan kepada bos macam nak buat, macam nak buat, So kalau pekerja tu kita ambil yang ada very good analytical thinking, creative thinking. Okay, creative thinking is another set of skill. Memang orang kata organisasi tu dia boleh berjalan dengan lebih baik lah, sebab dia tak bergantung kepada ketua dia saja. Okay, so macam creative thinking adalah pemikiran kreatif, keupayaan dia untuk mengubah, katalah proses ni dah 20 tahun orang tu buat, tetapi seorang yang creative thinking dan analytical thinking, dia akan question back, dia akan persoalkan balik, kenapa kita kena buat 10 step ni, sebenarnya kita boleh pendekkan jadi 5 step je. So skill itu memang sangat kita perlulah sebenarnya. So macam saya, recruiter, saya sendirilah pengalaman saya, dalam interview saya memang saya cuba explore sama ada kandidat tu ada ciri-ciri pemikiran ni sebenarnya. So tak kisahlah apa-apa jawatan, tapi mestilah kalau macam jawatan yang rendah, saya tak expect lah dia punya analytical thinking tu macam jawatan pengurus kan. Tetapi orang kata ada sikit tu pun jadilah. So itu secara generik lah kemahiran yang saya fikir penting, yang perlu dibawa oleh semua kandidat, selain daripada kemahiran-kemahiran spesifik yang berkaitan dengan jawatan tu sendiri. Kena unmute. Sorry. Maaf, technical error. Itulah excited dengan Puan Hema bercakap pasal kemahiran kan. Orangnya pula yang suka berkomunikasi. Jadi saya rasa merupakan satu tips yang kita rasa benda baru, kemahiran analytical thinking ni, di mana tak semua orang boleh develop dengan cepat untuk kita ada satu budaya pemikiran yang baru macam tu kan Puan. Jadi saya rasa tips-tips ini very crucial lah. Hanya di On Air with Protege Puan Hema share sebagai seorang recruiter berpengalaman, dan saya pasti Puan akan kongsikan dengan kami bagaimana kekurangan-kekurangan wow factor pada calon dan kesilapan yang biasanya calon buat semasa temuduga yang membuatkan dah okey dah, tapi separuh jalan tu macam tak jadi ke, ataupun dah mula-mula dah tak ada dah first impression yang Puan kongsikan dengan kita sebentar tadi. Boleh Puan kongsikan dengan kami? Boleh. Sebelum tu saya nak sentuh tadi Asma ada share, dia kata kita nak kena develop analytical skills kan, creative thinking ni kan. Bunyi dia macam bunyi baru. So sebenarnya saya nak tegaskan kat sini, sebenarnya kurikulum belajar dekat sekolah menengah sekarang ni, perasan tak masa awak sekolah dulu dah kena buat presentation, dah kena buat sketchbook. So sebenarnya nilai-nilai analytical thinking dan creative thinking tu dah diterapkan lagi daripada sekolah menengah. So maksudnya kan kalau awak buat kerja tu betul-betul, insya-Allah lah awak orang kata mengasah sikit-sikit skill tu. Okay? So berbalik kepada soalan apakah kekurangan wow factor ataupun saya ringkaskan sebagai kelemahan lah ya. Kelemahan yang saya nampak dalam calon-calon orang kata temuduga. Okay, saya akan cerita dalam keadaan sekarang lah, dalam konteks sekarang yang kita banyak membuat online interview. Okay, nombor satu, no preparation. Benda ni memang senang jugalah membuat saya upset sebab saya sendiri tidak mengambil mudah dengan preparation. Okay, bila kita bercakap pasal online temuduga online interview, apa yang paling penting? In fact, saya boleh buat talian kasih bila saya menyantuni klien saya melalui telefon talian kasih maknanya kita buat telecounselling. Benda ni pun nombor satu yang saya tekankan, iaitu internet, capaian network kan. Sebabnya kita bercakap kat telefon ataupun kita membuat online interview ni, kita menggunakan data untuk berkomunikasi kan, untuk kita nampak macam ni.
So sebelum interview tu, tolonglah kalau rasanya duduk dekat dalam rumah, test dulu. Cari dekat ceruk mana kat dalam rumah tu yang capaian network dia bagus. Sebab memang banyak kali dalam interview kita terganggu sebabnya network tak berapa okey. Tiba-tiba suara putus-putus. Lepas tu nanti dia akan pergi ke dapur. Oh, dapur pula okey. Tapi kat dapur nanti mak dia kelentang-kelentung. So bagi saya rumah tu adalah rumah dia. Sepatutnya kalau dia mengambil berat tentang interview tu, dia sepatutnya dah explore setiap sudut dalam rumah tu untuk dia tahu kat mana network tu yang terbaik. Mungkin juga dia buat priority, nombor 1 paling kuat kat mana, nombor 2 paling kuat kat mana supaya dia ada backup plan. Okay. Yang kedua, disebabkan online interview, kita orang kata online macam ni, kadang-kadang dia siapkan diri dia je tapi dia terlupa dekat background dia. So saya pun bolehlah nampak towel yang bersangkut, baju yang berlungguk kat belakang sebab tak sempat nak lipat kan. Benda tu bahaya bahaya. Sebabnya ingat first impression, sebab saya tak ada masa yang panjang kadang-kadang nak mengenali diri awak. So bila saya tengok baju yang berlungguk kat belakang tu, saya dah boleh tahulah maknanya apa yang tersirat yang saya tak nampak selama ni, ataupun mungkin daripada interview kalau awak cakap punya canggih pun tapi sebenarnya realitinya adalah benda yang berlungguk kat belakang tu. Contohnya So berhati-hati. So maknanya dalam preparation ni make sure yang internet okey. Kalau boleh awak buat mock-up interview tu, bercakaplah seorang-seorang pun, berangan konon-konon bercakap dengan interviewer tu, buat test dekat dalam Zoom meeting, masuk seorang-seorang kan, tengok kita tendensi kita bercakap dalam internet, dalam orang kata dalam online ni macam mana. Mungkin kita suka kenyit-kenyit mata, mungkin kita macam tiba-tiba ternampak muka kita tergelak-gelak sendiri. So kita boleh pick up traits negatif tu yang mana kita ada masa lah untuk kita perbaiki sebelum the real interview tu sendiri. Okay, itu nombor 1. Yang kedua adalah grooming kita. Okay, so kalau jawatan yang kita nak pilih tu memang contohnya marketing atau sales. So memanglah kena up sikit lah grooming tu, sebabnya memang orang sales, orang marketing tu expected lah dia punya grooming tu lebih daripada orang lain. In fact dalam organisasi pun kalau kita tengok orang tu macam wih cantik ni macam ni, kita dah tahu dah dia department mana sebenarnya. So awak kena tahu jawatan apa yang awak nak mohon. Tetapi katalah awak memohon jawatan HR yang bukan sales. So awak ingat alah HR je duduk dalam office macam tu kan. So awak pun ala kadar je, mungkin tudung pun tudung sarung. So tak sesuai lah juga. So maksudnya di sini adalah biarlah yang sedap mata memandang. Tak payah nak jadi diva sangat pun tak apa, tak payah ambil apa orang kata makeup artist pun tak apa, tetapi yang sedap mata memandang. Okay, itu untuk grooming. Dan yang ketiga yang saya biasa nampak tidak ada confident dan nervous. Tadi saya dah ceritakan pasal nervous tu, tapi ini memang top mistake yang saya nampak. So adakah nervous tu mistake? Orang kata nervous tu nak buat macam mana? Dah memang kita punya personality kan, kita punya ni macam it's not really mistake. Tapi bagi saya nervous tu memang bukan, dia adalah mistake apabila awak tidak membuat persediaan. Maknanya awak tahu kalau nak bercakap depan orang atau masuk interview, dengan nama interview je walaupun dah pergi 100 kali interview memang akan nervous. So awak dah tahu dah benda tu, praktis daripada awal. Sebab dalam psikologi apabila kita dah selalu berlatih, kita sebenarnya boleh mengawal nervous tu sendiri. So pada hari kejadian tu otak kita dan badan kita sebenarnya dah tune dengan orang kata sesi tu, moment itu. So kalau kita nervous pun dia duduk kat perut je, dia macam cucuk-cucuk je, tapi tak nampak sangat. Tak nampak sangat dekat luaran kita ni, tak nampak sangat tangan kita bergetar ataupun kita punya percakapan tu macam jadi gagap, dia jadi kurang. Okay, so nervous, lagi satu not confident, tidak berkeyakinan. Okay, tak berkeyakinan ni pun saya kaitkan dengan tidak ada persediaan. So katalah awak
dia macam berlakon lah. Kalau dah selalu hafal skrip kan, lama-lama keyakinan tu terselah. Sebabnya awak pada masa itu awak tidak membuat dua task, awak tidak buat awak maknanya cuba berfikir ataupun cuba nak ingat apa jawapan tu, lepas tu in the same time nak tunjuk orang kata kita punya penampilan kita lah, penampilan terbaik kepada recruiter tu. Tapi bila kita dah biasa buat mock up interview tu sebelum tu, so semua jawapan yang kita nak cakap tu dia comes natural. Ya, dia comes as natural. So masa tu apa yang otak kita boleh buat, dia hanya fokus kepada okay, I'm giving all out for my show. Saya akan memberikan persembahan yang terbaik di dalam sesi temu dega ni. So dekat situ terselah, tiba-tiba dah terselah dah orang kata keyakinan tu, confidence tu. Okay. Kenapa confidence tu sangat penting? Sebab dalam pekerjaan kalau tak ada confidence, sebab apa-apa saja pekerjaan melainkan awak nak bekerja sebagai kerani filing yang duduk dalam bilik filing saja. Tapi saya rasa dah tak adalah pekerjaan filing semata-mata dah sekarang ni. Everything is multitask. So macam mana pun setiap pekerjaan tu dia mesti kalau tak banyak sedikit berinteraksi dengan rakan sekerja yang lain ataupun pelanggan. So bila dah kata ada interaction dengan orang lain tu, maksudnya memang keyakinan diri tu kena ada. Okay. So kalau tak ada memang masalah lah. Recruiter pun tak berminat lah nak ambil. Okay. Yang keempat, yang saya nampak juga, calon tidak membuat persediaan dari segi knowledge, update knowledge yang terbaru. Okay. Dia, saya nak nasihatkanlah adik-adik di sini, anak-anak, supaya selalu membaca. Okay. Saya tahu generasi ini adalah generasi media sosial kan, generasi yang orang kata teknologi di hujung jari begitu. Tetapi mungkin sebab tersilap baca, banyak baca yang gosip-gosip kan, yang viral-viral tak berkenaan. So cuba untuk interview ni maknanya cuba upkan knowledge tu. Contohnya kalau nak datang interview dengan Masawana. Masawana ni awak dah buat study, tengok industri catering, industri food. So cuba baca tentang apakah the latest trend tentang makanan, apakah pembaharuan yang terbaru. Mungkin ada orang kata resepi viral sekarang ni, things like that. Okay, janganlah datang interview contohnya untuk industri food, tapi bila ditanya, saya ni sebenarnya diet, saya tak berapa banyak nak makan food. So kita nak borak pun tak tahu nak borak apa dah, sebab semua dia tak makan, semuanya dia tak tahu, dia hanya tahu yang dia tahu saja. So walaupun awak tak makan banyak benda contohnya, tetapi bila awak membaca, awak tanya dengan orang, sekurang-kurangnya awak lebih berkeyakinan untuk cerita tentang industri tu, tentang makanan tu. Saya pernah jumpa ada kandidat yang sangat berkeyakinan tinggi dan membuat homework yang bagus. Bila dia bercerita tu, saya pun jadi tertarik sangat. Tapi bila saya tanya dia betul-betul adakah dia pernah pergi ke negara yang dia cerita tu, so dia tak pernah pergi pun sebenarnya. Tapi contohnya macam dia boleh cerita tentang Jepun, tentang budaya Jepun. Macam dia pernah berada di Jepun, tapi dia sebenarnya tak pernah pergi. Dan dia kata dia memang simpan impian untuk pergi Jepun. It's just that dia sangat updated dengan cerita Jepun ni sebab dia baca, dia tanya kawan ni dah pergi. So itu adalah calon yang bagi saya adalah calon yang baik. Dan sekiranya dia tidak mendapat, saya tak pilih dia untuk jawatan tu pun, sekurang-kurangnya dia akan balik dengan perasaan yang penuh puas hati sebabnya dia dah memang bagi yang terbaik dan kita pun rasa dia memang calon yang terbaik. Cuma dia tidak menepati sajalah jawatan tu. Itu saja kan. Dan yang kelima, yang akhirnya adalah apabila calon tu sendiri adalah yang tidak bersungguh-sungguh. Tidak ada usaha. Pemalas. Senang kata memang pemalas. Memang ada macam ni. Contohnya apa? Contohnya katalah kalau macam face to face kena bawa resume. Resume dia 2 page saja. So bila kita kata mana dokumen yang lain,
dia kata dia akan keluarkan satu hash file dia sebesar-besarnya dan dia expect kita selak satu-satu. Bagi saya itu adalah calon pemalas lah. Okay, maknanya lepas tu dalam hash file tu pun dia tak bersusun. Yang the latest ada kat bawah, yang orang kata award yang paling bagus duduk kat tengah-tengah kan. Kalau dapat recruiter yang rajin selak satu-satu terjumpalah. Tapi kalau dapat yang macam tak berapa dah nak berminat, kita tengok yang atas dia, so maknanya dia dah hilang lah peluang tu. Yang bagus-bagus dia letak kat bawah dengan yang tengah kan. Ataupun lagi satu, kita selalu akan bagi dia case, business case. So business case ni saya memang suka nak bagi sebab saya nak tengok tahap pemikiran dia dan macam mana dia berfikir tu. So kadang-kadang ada yang macam malas nak berfikir. Kadang-kadang sebab saya ni agak penyabar, saya bagilah masa 1 minit kan. 1 minit, orang kata 1 minit krik-krik kan, yang sunyi begitu. Sampai dia kata tak boleh fikirlah puan, minta maaf. So maknanya dia mengalah di situ. So itu, tetapi kenapa dia jadi macam tu? Mungkin sebab dia nervous. Selalunya orang akan kata dia nervous lah. Dia akan bagi alasan nervous sebab tu dia tak boleh, dia mengalah lah, dia tak boleh nak fikir langsung. Yang keduanya mungkin sebab dia sendiri tak ada knowledge tu. Tu sebabnya everything berkait dengan persediaan. Okay, so saya rasa itu adalah top 5 mistakes yang saya boleh share yang agak common sebenarnya apabila saya temuduga calon. Dan yang sepatutnya tak dilakukan lah, sebabnya bila macam saya contohnya, bila saya masuk dalam interview tu, saya sebenarnya dah menggunakan masa saya yang sangat berharga untuk benda-benda lain, tapi saya bagi laluan kepada interview. So saya selalu harapkan, orang kata yang basic ni tak adalah, biar saya spend masa untuk saya explore dan mengenali orang tu dengan lebih dekat. Bukan nampak mistik-mistik yang glaring ni maksudnya. Baik Puan, saya rasa merupakan satu saya tak pandang sebagai kekurangan. Sepatutnya kita sebagai graduan tengok benda tu supaya kita atasi. Apa yang Puan kongsikan pada hari ini, benda-benda tu kita patutnya jadikan satu advantage, bukannya satu kekurangan lagi dalam temuduga. Patutnya kita dengan preparation, dengan grooming yang baik, walaupun mungkin online, tapi betul lah Puan cakap, tak perlulah sampai nak mungkin hire makeup artist kan, tak perlu, tapi sekurang-kurangnya kelihatan kemas dan bersedialah the key point untuk temuduga. Betul tak Puan? Betul, betul. Baiklah Puan, kira kata jikalau lah mungkin ada rakan-rakan kan graduan yang masih tidak dapat pekerjaan, masih gagal lah dalam temuduga-temuduga yang mereka lalui. Macam mana kalau kita bagi mengawal lah masalah pengangguran akibat ketidakpadanan bidang pengajian dengan pekerjaan mungkin, dengan masalah-masalah gagal dalam temuduga mungkin, bagaimana graduan itu sendiri boleh bantu diri mereka sendiri? Okey. Dalam keadaan sekarang ni sebenarnya kesihatan mental tu sangat penting ya. Banyak orang yang dah putus asa dalam keadaan sekarang ni, lagilah dia rasa macam dah tak ada future dah. So first and foremost, kalau ada sesiapa yang ada rasa perasaan tu, saya harap anda semua erase perasaan tu, pemikiran tu erase, hilangkan. Cuba jadi lebih positif. Bayangkan ada harapan, okay? Sentiasa ada harapan. Every breath yang kita ambil, setiap nafas yang kita sedut tu sebenarnya adalah satu harapan, okay? Dan apabila kita bercakap macam ni, maksudnya kita kena tanamkan dalam hati kita ni akan ada masa tu tiba untuk kita, okay? Kita jangan rasa putus asa. Kalau ada perasaan putus asa tu, kita kena cepat-cepat erase, sebab putus asa ni perasaan yang sangat jahat. Dia boleh bawa kita jatuh lagi sampai ke level anxiety ataupun depression. Anxiety tu apabila kita sentiasa mempersoalkan kebolehan diri, mempersoalkan tentang apa saja sampai jadi self-blaming tau. Sampai kita, itu yang bila jadi self-blaming, lama-lama kita masuk pada depression. So macam mana kita nak membantu diri kita ni, okay? Bagi saya, saya siapa yang mengenali diri saya pun, saya kurang gemar nak menyalahkan
sekeliling. Apa-apa pun saya akan tengok sama ada saya dah buat sehabis baik ke atau belum lagi. So apa yang kita boleh buat untuk membantu diri kita sekiranya masih belum dapat lagi pekerjaan. Maknanya minta jadi sales girl pun tak dapat contohnya Okey. Berbalik kepada usaha. Okey, nombor 1. Adakah kita betul-betul berusaha memohon pekerjaan? Benda ni orang selalu minta tips daripada 10 tahun yang lepas lagi. Okey, 10 tahun yang lepas lagi ada orang dah tanya dengan saya dan orang ada banyak dah mengadu dengan saya. Susahnya nak cari kerja. Macam mana nak cari kerja? Dan soalan biasa balik. Saya selalu takkan bagi jawapan. Saya akan tanya balik soalan. Saya akan tanya, banyak ke hantar resume? Dan selalunya orang akan cakap memang banyak. Banyak. So saya kata berapa banyak? Average banyak yang saya akan dapat dalam 30. Macam tu. So bagi saya banyak tu adalah melebihi 100. So 10 tahun yang lepas lagi, masa ekonomi tengah naik sikit kan, saya dah cakap dengan beberapa orang yang susah dapat kerja, saya kata kalau tak hantar 100 lagi resume, jangan datang pada saya dan cakap betapa susahnya nak cari kerja. Lepas 100 baru datang. Dan lepas ada 2-3 orang yang betul buat, lepas 100 memang dia datang, ada tu dapat ngam-ngam yang ke 100 dan ada tu yang dapat yang ke 101. So yang lain-lain tak datang tu saya tak tahu macam mana, mungkin mereka lebih bernasib baik dapat sebelum yang company ke 100 yang diorang hantar tu lah, which is very good. So nombor 1, bertanya balik pada diri kita, adakah aku dah berusaha sehabis baik untuk merebut peluang itu? Awak kena ingat pasaran market besar tu je, okay? Majikan menyediakan peluang, keboleh pasaran awak yang meletakkan nilai itu, okay? Awak adalah produk. So first thing first, adakah awak memasarkan diri awak? Cukup membuat pasaran untuk diri awak, kan? Kalau kita susah sangat nak faham analogi tu, kita bayangkan kita ni jual produk kan? Kalau kita nak jual produk, mestilah kita orang kata iklankan kan, kita nak tengok berapa banyak orang respon, reach out berapa ratus kan, nak jadikan viral semua. So konsep yang sama, maksudnya adakah kita memberi peluang pada diri kita untuk dikenali atau reach kepada sebanyak yang mungkin. Okay. Dan ada orang akan kata, tapi Puan Fraz lah, kalau dah sampai 10 kali dapat interview pun tak dapat, hantar resume pun menduka citakan Fraz lah. So saya kata itu adalah pengalaman hidup, itu adalah cabaran. Kalau awak boleh melalui cabaran, menerima 10 kali jawapan tidak, awak akan jadi seorang yang sangat hebat bila masuk pekerjaan nanti. Sebab awak dah melalui satu kesusahan tu sendiri. Compare tu orang yang sekali hantar terus dapat, tapi bila dia dapat satu cabaran yang lain, dia mungkin akan jadi susah kan. So saya suka bila dalam interview pun, antara soalan yang saya suka nak tanya dengan calon saya suruh diorang cerita dengan saya apakah benda yang paling susah, kesusahan yang diorang pernah, kesusahan yang paling susah lah, yang paling teruk yang diorang pernah alami dalam hidup diorang. Selalunya saya akan measure, mengukur tahap resilient dia dalam company, mengikut cerita kesusahan dia tu. Selalunya macam tu juga So itu yang kedua. Yang ketiga, continuous learning. Walaupun kita dah graduate, contohnya contohnya katalah kita ambil bidang geografi, minta kerja cikgu geografi pun dah tak ada contohnya cikgu geografi dekat Kementerian Pendidikan pun tak ada, cikgu geografi dekat private tuition pun tak ada. So macam mana ni? So kita boleh, dekat sini kita ada dua pilihan Ingat saya kata tadi, setiap manusia mempunyai pilihan. Pilihan yang pertama, dia merebut peluang dalam pasaran market. Tapi tak ada. Yang kedua, dia boleh mencipta peluang itu. Mencipta peluang tu bagaimana? Maksudnya, okey, kalau aku tak boleh makan gaji dengan sesiapa sebagai guru geografi, aku sendiri jadi guru geografi. Okey, ni contoh. Kalau dia betul-betul berminat dengan, ada passionate tentang geografi tu. So, macam mana nak menyediakan diri kita? Ya, kita dah tahu pasal geografi, tetapi apa yang kita tak tahu adalah macam mana kita nak buat bisnes yang berkaitan dengan tuition geografi contohnya.
Sebab tu saya tekankan continuous learning tu sangat penting. Saya yang dah tua ni pun saya suka je nak sambung belajar. Saya suka je nak belajar dan kadang-kadang saya ambil short courses dalam ilmu-ilmu yang saya kira saya sendiri outdated dalam ilmu tu, sebab sekarang ni teknologi sangat pantas dan memang saya suka belajar. So kadang-kadang saya tak malu saya tak malu walaupun saya tua, saya akan pergi dekat adik-adik dekat company yang muda-muda tu untuk tanya diorang teknologi yang terbaru. Macam saya dengar orang kata reel tu apa? Kalau sibuk kan kita nak check Google ke apa ke, kadang saya tangkap je lah siapa-siapa budak muda yang lalu depan saya akan tanya, apa tu reel? Nanti diorang cakap lah, puan, itulah Instagram yang terbaru, feature yang terbaru, bla bla bla. Oh okay, dan kita tahu. Contoh macam tu. So continuous learning tu sangat penting. Kenapa? Kita perlu memastikan pengetahuan atau ilmu yang ada pada kita sekarang ni tidak outdated, tidak obsolete. Dia masih valid dan boleh diguna pakai, relevan dalam pekerjaan dan kehidupan kita sekarang. So macam mana nak dapat ilmu tu, berterusan tu? Through talk like this. Okay, webinar, Protege saya difahamkan ada program macam ni setiap 2 minggu. Spend masa. Setiap masa yang kamu spend untuk menerima ilmu tu sebenarnya dia adalah investment. Tambah-tambah lagi yang free ni, yang tak berbayar. Lagilah investment yang terbesar dalam hidup awak. Sebabnya awak tak keluarkan modal apa pun, tetapi awak mendapat banyak ilmu. So sebenarnya awak adalah seorang yang sangat beruntung. Okay, kalau ilmu tu kita monetize kan, maknanya awak adalah seorang yang sangat kaya raya. Okay, sebab tak ada modal apa pun. Mungkin modal awak setakat data lah sebab nak kena masuk online kan. Okay, so untuk and then ada banyak webinar sekarang ni yang pasal khusus keusahawanan lah apalah semua, walaupun macam tak ada kaitan. Contohnya aku ni kelayakan geografi, nak jadi cikgu geografi, apa kena dengan keusahawanan? You never know. Ingat tadi saya cerita pasal creative thinking. So macam mana you ada keupayaan nak membuat sesuatu yang baru kalau ilmu tu sangat cetek, ilmu tu sangat sikit. So satu perkara untuk menjadi kreatif, untuk ada keupayaan mencipta sesuatu yang baru, awak kena ada ilmu. So ilmu tu memang kena cari. So masuklah webinar yang awak rasa berkaitan ke, tak berkaitan ke kan. Masuk, because you never know. Mungkin dalam pada speaker tu bercakap sesuatu, awak akan dapat ilham. Mungkin ada dalam 1 jam dia cakap tu ada satu ayat yang betul-betul membuat kita panggil celik akal lah dalam istilah counselling tu. Maknanya dia menaikkan awareness, kesedaran awak tentang situasi awak ataupun tentang apa yang awak nak cari, things like that ya. Lepas tu last kali, sementara menunggu kerja, ambil je orang kata pekerjaan yang senang lah, walaupun banyak orang kata dia tidak sepadan lah dengan kelayakan kan. Contohnya macam kerja sebagai pramusaji kan, waiter, tak ada kena-mengena kot dengan degree of mathematics contohnya kan. Tetapi itu saja yang ada, itu peluang yang ada. Awak kena ingat, degree mathematics aku tak belajar pasal customer service, tetapi kalau aku bekerja sebagai pramusaji ni, at least aku ada ilmu tentang macam mana nak menyantuni pelanggan. Awak kena ingat kalau awak masuk short courses atau awak ambil modul customer service, awak kena bayar. Tapi bila awak bekerja, awak akan dapat on job training tentang customer service tu. In fact, company tu bayar awak lagi. Sebab tu jangan mengeluh gaji kecil ke apa ke. Awak reframe balik situation awak tu. Kalau rasa ada negative thinking masuk kata gaji kecil dia berbaloi ke apa ke semua, reframe cepat-cepat, tukarkan dengan perkataan investment. Kalau aku belajar, aku kena keluarkan duit. Ini aku dapat duit untuk belajar skill ni melalui on job training. So I'm still the lucky ones, you know. Then kita pun rasa macam semangat lah balik. Okay. So bila bekerja tu pun saya nak nasihatkan, among kita yang recruiter ni, kita memang fobia sikit sebenarnya dengan generation Z ni, sebab mereka sangat terkenal dengan suka lompat-lompat. Kita panggil dia bunny. Sebab apa? Dia kerja seminggu, lepas tu dia hantar teks je, puan tak nak datang kerja lah. So kita yang pening, okay?
kalau boleh bertahan. Rasa nak menangis pun nangis, tapi cuba juga bertahan. Sebabnya kalau setakat seminggu tu sayang, tak ada skill yang boleh dapat dalam masa seminggu tu pun. Kita rasa macam senang je kan, macam pramusaji, waiter. Apa yang susahnya? Hidang je lah makanan tu kan. Tapi sebenarnya 3 bulan ataupun setahun do make difference kalau awak betul-betul nak mendalami proses bisnes tu, dan awak akan berhadapan dengan macam-macam jenis pelanggan. So awak boleh ada orang kata inventory of different type, berbagai jenis pelanggan atau berbagai jenis manusia, personality yang berbeza dan macam mana cara nak handle, something like that. Okay, so itu sahaja yang saya boleh sharekan untuk orang kata dalam apa yang kita boleh bantu diri kita ni lah untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Baik Puan, saya kira siap dengan contoh Puan boleh bagi. Maknanya tidaklah tergantung di situ saja, maknanya kita boleh step up untuk mencari peluang yang lebih baik sebenarnya dalam kita membina kerjaya kan. Baiklah Puan. Kita ke akhir soalan sebelum kita melompat pula ke soalan audiens. Secara ringkas Puan boleh bagi apakah info penting dan mungkin harapan Puan yang boleh Puan kongsikan dengan graduan-graduan yang mungkin baru saja nak mengorak langkah ke alam pekerjaan ini? Okey. Harapan saya untuk adik-adik yang berada di dalam ni, buat sesuatu pekerjaan tu dengan bersungguh-sungguh. Okey. Pekerjaan tu bukanlah maksudnya bila masuk pekerjaan yang bergaji. Pekerjaan apa yang saya maksudkan ni adalah setiap aktiviti yang awak buat itu. Okey, contohnya nak mencari pekerjaan itu adalah satu pekerjaan untuk awak. Ya. So buatlah dengan bersungguh-sungguh. Jangan buat sambil lewa. Ataupun nak mencari maklumat, buat dengan bersungguh-sungguh. Sebab apabila kita passionate membuat sesuatu tu, dia sebenarnya setiap pengalaman yang awak lalui dalam mencari ilmu tu, dalam membuat apa saja aktiviti tu, dia akan store tau dekat dalam awak punya brain ni dalam subconscious tu sebagai sesuatu yang kita panggil learned information. Itulah knowledge. So benda macam tu yang akan datang naturally bila awak interview, bila awak bercakap dengan orang, dan dia akan membezakan seorang yang berilmu dengan yang tak berilmu. Okay, so harapan saya pada adik-adik ni orang kata ya kebanyakan kita suka enjoy life ke apa ke, tetapi biarlah ada serius dalam usaha kita tu. Okay, ada serius dalam usaha kita tu dan sentiasa mencipta peluang di samping merebut peluang. Tak salah kita nak cipta peluang dalam pada merebut peluang. Kita besarkan lagi skop kita tu. Daripada kita merebut, lepas tu kita putus asa, kita cipta, rebut. Macam tu. So Asma, itu sajalah daripada saya. Dengan mengapa 431 saya within time. Tak apa, ini merupakan satu platform sebab saya kira ramai lagi yang menunggu sebab ini merupakan satu tips perkongsian yang kita bawakan khas untuk kita nak capai expectation graduan tidak memenuhi kehendak industri ni. Jadi banyak soalan yang kita terima daripada penonton juga Puan sebab selain daripada topik dan part-part yang saya kira menyeluruh dah Puan sentuh, tapi mungkin ada yang menjadi mereka punya kegusaran. Saya kira macam tu. So jom kita ke soalan daripada penonton. Yang pertama, baiklah. Soalan, macam mana calon nak kenal management style bakal bos mereka? Interview ini untuk company kenal calon atau calon pun boleh ambil peluang untuk kenal bakal majikan mereka? Soalan daripada Iman Puan. Okay. Boleh. Sebenarnya saya selalu, sebenarnya kalau siapa yang pernah masuk interview session saya suka buat dalam keadaan yang sangat santai. Saya bukan seorang yang sangat protokol atau birokratik, saya tak. Dan kadang-kadang bahasa saya pun bahasa budak-budak WeChat itu. Tapi sebabnya online saya kena berbahasa agak formal lah. Kenapa? Sebab saya suka. Saya memang percaya sekiranya hubungan tu ada dua hala. Dia akan jadi satu sinergi yang sangat kuat dan kita boleh mencapai orang kata result yang lebih optimum lah. Saya percaya dengan tu. So sebenarnya dalam temu duga walaupun recruiter
nampak macam ada upper hand lah. Lebih dia punya position dia lebih lagi kepada majikan tu untuk mengenali calon, tetapi calon juga boleh menggunakan peluang itu untuk mengenali lebih rapat budaya organisasi tu dan juga bakal majikan yang diorang bekerja. Selalunya daripada soalan-soalan yang majikan tu tanya, dia boleh tahu dah macam mana personality orang itu, macam mana kita menilai calon tu. Sebenarnya calon tu pun boleh menilai juga majikan tu sebenarnya. So kalau ada banyak peluang lah kiranya kan, tiba-tiba ada 6, pergi interview 10 ada 6 tawaran kan. So maknanya boleh ingat balik situasi masa interview tu untuk kenal pasti yang mana budaya dan management style yang lebih sesuai dengan kita. Boleh. Kalau ada kelebihan lah, maknanya bolehlah kita pilih-pilih ya Puan. Kalau ada kelebihan, nanti kalau pergi 100, satu tu je, cubalah dulu. Juga. Cubalah dulu. Cuba dulu kan, bertahan. Bertahan 3 bulan, 6 bulan macam tu. Okey, baik. Soalan seterusnya daripada saudari Farida. Assalamualaikum, saya ingin bertanya soalan. Adakah calon berpeluang untuk diserap masuk sebagai pekerja tetap setelah tamat kontrak training selama 8 hingga 12 bulan? Okey. Waalaikumsalam Farida ya. Okey. Selalunya dalam keadaan sekarang ni memang jawatan tetap tu sangat terhad lah. Sangat terhad. Melainkan kalau ada siapa yang berhenti kerja. Tapi kalau ada yang berhenti kerja pun selalunya kita tak, organisasi kebanyakan sekarang ni dia tak mengisi kekosongan tu pun. Saya nampak sekarang ni trend lebih kepada ambil kontrak dulu. Kenapa? Sebab dalam waktu macam ni sangat kita tak boleh nak predict kan? Kita tak boleh predict lagi. Orang kata sekarang ni norma baru, tapi lepas semua orang dah dapat injection dan kita kembali normal, mungkin dia ada norma baru version 2. So yang kita tak boleh nak agak lagi kan? Trend sekarang lebih banyak pada kontrak. Okey, tetapi apa yang saya nak cakap adalah tak kisahlah awak masuk sekarang sebagai protege ke, intern ke, kontrak setahun ke, 6 bulan ke, give your best. Okay, give your best. Sebabnya kalau 6 bulan kan, kalau 6 bulan tapi awaknya memang memanglah yang terbaik, image awak tu dia kekal tau dekat orang kata ingatan majikan tu. So katalah nanti bila company getting better, kita akan cari balik orang tu sebab kita ingat dia. Ataupun katalah memang dah tak ada jawatan tapi kita tahu selama 6 bulan dia dekat situ, dia sebenarnya dah banyak menyelesaikan benda-benda yang mungkin 2 tahun staff kita sendiri pun tak terbuat contohnya. Kadang-kadang dengan bajet yang sikit tu kita HR manager dia boleh create satu position, mungkin bukan tetap tapi dia akan bagi a longer term contract, mungkin kontrak 2 tahun pula. So keyword di sini adalah apa saja peluang yang ada, show your best. Sebab you kena create lasting impression tu kepada majikan sementara ke, majikan sementara lah kan, kontrak 3 bulan ke 6 bulan ke kan, create that good lasting image tu. Saya rasa mungkin key point ni adalah di situ, sambil-sambil kita menunjukkan prestasi yang terbaik adalah kita pun boleh membina satu hubungan, connection or networking yang baik. Betul. Okay. Betul. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga. Kita kejar masa kecederaan yang kita ada. Sebab ramai soalan-soalan yang saya rasa memang mereka berminat untuk tanya. Okey, saudari Nurul Fadilah, saya nak tanya, apakah nilai-nilai atau elemen sangat berharga yang hanya terdapat pada fresh grad berbanding pekerja retrench atau experienced worker, yang mana nilai-nilai tersebut sangat dicari oleh HR atau recruiter yang memang ada dalam kalangan fresh grad selain daripada pengalaman bekerja? Boleh terangkan? Boleh. Okey. Satu perbezaan antara fresh grad dengan yang orang kata experienced worker, kita panggil background history. Dia punya baggage. I call it baggage lah, background dia. So kalau macam keadaan sekarang ni yang kita kena buat banyak proses improvement, kadang-kadang kita kena totally revamp the current process and buat proses baru, sebenarnya lebih cepat untuk kita train orang yang tak ada background ni. Sebab dia mengikut, dia cakap kita, sebab dia tahu dia nil experience so called kan. So dia akan ikut cakap bos dia without any orang kata objection. Dia husnuzon lah, dia jalan terus, dia macam tu.
Tetapi kalau kita nak buat dekat staff yang ada sekarang yang experienced worker, dia mungkin akan tanya 10 soalan sebab dia dah membuat, dia dah experience kan, dia dah buat benda tu, tiba-tiba kena ubah, so dia akan petikaikan banyak benda. So kadang-kadang ada bos yang rasa macam penatnya sebabnya benda ni nak kena jalan cepat, tapi nak meyakinkan pekerja tu untuk membuat satu benda yang baru tu pun dah seminggu. Nak kena buat meeting, nak kena buat negotiation kan. So kadang-kadang itu sebabnya ada kadang-kadang tu untuk projek-projek yang tertentu recruiter dia akan ambil semua budak-budak baru je. Kita panggil the yang ni lah yang fresh grads ni. Satu projek yang baru selalunya. So dalam tu kita akan nampak bos dia yang tua sangat, tiba-tiba kita panggil anak-anak lah. Anak-anak dia ramai dalam projek tu. Tapi itu selalunya untuk projek yang betul-betul satu projek baru yang membuat satu proses baru, memang ada advantage untuk fresh grad ni. Lagi satu budak-budak muda tenaga kuat lagi kan. So macam projek yang kalau nak set up satu tempat baru ke apa ke yang memerlukan long hours sebab deadline dah pendek. So yang muda-muda ni dia tak kisah kalau long hours pun. Kadang-kadang dia lebih suka dengan kawan-kawan dia balik lambat sebab dia suka kan nak bergaul sama sendiri macam tu. So itu advantage lah, advantage fresh grad. Ada advantage dia. Baik, jadi itu merupakan satu suntikan semangat sebenarnya untuk fresh grad get mencari pekerjaan. Okey, soalan seterusnya. Kita ada berapa lagi soalan ni? Okey, daripada Encik Said, what makes international graduates more marketable compared to local graduates? Panas soalan ni saya rasa. Saya rasa puan recruiter pun berdebar nak jawab. Okey, teruskan puan. Tanpa menyentuh sensitivity siapa-siapa pun so mula-mula sekali saya tak adalah kata yang international ni better than local. Super tadi macam saya bagi penerangan kenapa apa advantage yang fresh grads ada compared to experience kan. So dalam konteks ni saya positionkan soalan ni, apa advantage international graduate compared to local. Unless local nanti akan tanya kat saya apa advantage local pula lah over international kan. Okay. So advantage international especially untuk international company yang macam contohnya macam Malaysia Airlines kan, Petronas yang mana deal dengan international customer. So memang kalau boleh advantage memang kepada international graduates ni sebab dia punya exposure dengan international people tu sendiri. Sebabnya mungkin dalam meeting dia tu pun bila kita ambil dia kerja, dia mungkin akan, walaupun dia trainee tetapi dia akan masuk juga meeting dengan counterparts di Australia ataupun di India. Kalau bahagian IT contohnya memang dia akan ada banyak counterparts daripada India ataupun US kan. So dekat sini memang kita nampak ada sikit orang kata dari segi exposure and confidence dengan dealing orang yang international tu daripada international graduates ni. Tapi saya kira benda tu lebih kepada komunikasi dengan keyakinan sebab dia dah seorang-seorang dia belajar di luar negara kan. So dia punya keyakinan lebih tinggi dan dia punya conversion in English tu pun better. Tetapi saya pernah juga jumpa international graduates tapi bila dia belajar kat luar negara, dia dalam kelompok Melayu dia juga. So bila dalam interview saya tak sangka pun dia tu orang kata international graduates, dia nampak sama je dengan local. So dalam konteks ni saya rasa international graduates tu lebih kepada dia punya exposure dengan environment dekat tempat dia belajar. Sekiranya dia bergaul dengan masyarakat kat sana. Okay, yang kedua mungkin skill, okay. Disebabkan dekat overseas ni kadang modul dia tu memang modul dia mungkin lebih kurang macam kita tetapi dia punya cara pembelajaran tu, cara pembelajaran lepas tu teknologi yang expose dekat student tu lebih lagi lah daripada yang dekat Malaysia ni. So kadang-kadang company besar ni dia nak ambil advantage yang orang kata advanced teknologi atau advanced skill tu daripada student ni. So itu antara advantage yang saya nampak lah daripada international graduates ni. Baik puan, saya kira kita ada advantage masing-masing dan boleh compete dengan kemahiran-kemahiran yang puan kongsikan sebentar tadi. Kita tambah top up mana yang
kita perlukan. Okey, kita akan teruskan lagi dengan soalan. Puan okey masa kejuaraan Okey, ditambah lagi? Okey. Saya dah blog petang ni untuk Protege je. Blog untuk penonton on air with Protege juga setia Sebab bersama saya kita. tahu semua orang make an effort untuk masuk. Saya rasa saya perlu berlaku adil lah kepada audiens kita hari ni. Baik, audiens kita pun kekal sebab nak tanya soalan, nak tahu, eager tentang topik kita hari ni. Baiklah Puan, soalan daripada saudari Ila, antara image atau personality dengan pengalaman, mana yang lebih diutamakan Puan? Okey, soalan ni dia bergantung kepada jawatan tu sendiri. Contohnya kalau kita nak recruit telemarketer ataupun sales kan, pengalaman tu dia develop on job. Yang penting yang kita nak, orang kata ready made product yang kita nak tolak dalam market adalah dia punya image yang seorang yang friendly kan. Orang sales ni kan dia ada satu personality dia sendiri yang boleh bercakap, yang happening macam tu. So untuk konteks tu image personality. Walaupun dia tak pernah buat sales, tak apa, kita groom dia nanti bila dia buat on job training. Tetapi kalau dia dalam contohnya dalam bidang HR contohnya dalam bidang HR ni dia ada satu section ni nama dia industrial relation ataupun bahagian services. So dalam bidang ni yang mana technical knowledge dalam handling employee grievances. So dia kena hafal certain akta ataupun bila dia buat payroll dia kena tahu orang kata regulation kan, regulation EPF macam mana, income tax macam mana, apa benda tu semua. So untuk konteks tu pengalaman lebih penting daripada image personality. Sebabnya yang nak cepat untuk kita adalah pengalaman. Image, sebenarnya image yang personality tu I kena pecahkan dua tau sebenarnya. Dia bukan datang sekali. So image tu kita boleh develop lah, develop sikit-sikit sebab kita bukan nak suruh dia jadi diva sangat pun. Tetapi personality bagi saya memang sangat penting. So kalau so dekat sini ada tiga lah, dia sebenarnya bukan image personality satu. Image atau personality atau pengalaman So bagi saya apa-apa pun personality tu yang membawa diri kamu tu. Itu nombor satu bagi saya yang paling penting. Yang kedua pengalaman, yang ketiga image. Ini in general tetapi ada jawatan-jawatan tertentu personality, image, barulah pengalaman. Especially jawatan yang kita boleh satu benda baru, katalah kita memang nak buat projek baru. Macam tu kita memang tak nak yang ada orang pengalaman sebab kita yang nak masukkan pengalaman baru dalam otak dia tu. So kita hanya memerlukan seorang yang ada good personality, image tu okey lah, tak okey pun tak apa, kita groom nanti. Tapi personality tu memang yang paling penting lah dalam apa-apa saja. Baik, ada kelebihan mana yang perlu diutamakan bergantung kepada kelayakan, keperluan jawatan. Baiklah. Okey, seterusnya soalan daripada Ahmad Zulfikri. Baik Puan, untuk kos kejuruteraan CGPA saya 2.9 tapi mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang yang ditawarkan. Macam mana kita boleh convincekan majikan? Sebab macam saya kata tadi, kejuruteraan ni dia technical. So selalunya dia macam finance jugalah. So kita dah measure dia punya orang kata capability dia melalui dia punya CGPA. Unfortunately kita ada bias kat situ lah sebabnya dia memang orang kata belajar skill tu semasa belajar kan. So kalau macam 2.9 and 3.5 tu make a big difference kan. Unless memang yang datang masa interview tu hari tu semua memang 2.9. So awak stands a better chance. Memang sebab mungkin ada kejuruteraan yang susah, mungkin dekat universiti yang sangat susah. So CGPA tu memang kita tahu susah kan, susah nak dapat 3 pun. So kat situ awak dapatlah peluang tu. Tetapi semasa interview boleh lah buat macam cerita sikit, maknanya lesson learn lah. Lesson learnnya adalah ada juga yang rasa macam dia masa belajar dulu dia macam kurang faham ataupun dia agak main-main sikit kan. Tetapi bila dia bekerja, maknanya mungkin lepas habis universiti tu dia ada buat bekerja sebagai technician dulu contohnya kan, technician. Tapi bila buat technician tu pun dah jadi skill juga sebab katalah dia technician untuk
untuk satu mesin ni, dan mesin ni memang tak banyak company pakai, certain company je pakai. So benda tu adalah plus point juga sebenarnya. Sebabnya kalau nak handle mesin ni, brand certain brand mesin tu dia memang ikut pengalaman daripada kelayakan tu sendiri. So awak boleh bercerita tentang pengalaman kerja awak tu. Tapi make sure awak banyak bercerita tentang technical capability awak dalam pekerjaan tu. Bukan macam kata saya pernah bekerja sebagai technician untuk handle mesin ni. Lepas tu dah senyap krik kan. Jangan. Gunakan masa yang sesuai, masa yang ada tu untuk bercerita tentang mesin yang awak dah kenal tu. Supaya awak impress majikan tu. Baik Puan, saya kira khusus untuk memang graduan-graduan kejuruteraan, mereka mempunyai input untuk terangkan kelebihan mereka dalam menggunakan sesuatu lah, kemahiran mereka kan. Very specific. Okey, baiklah soalan seterusnya. Baiklah, daripada Cik Muhammad Fazli. Adakah fresh graduate apakah fresh graduate perlu buat untuk tackle supervisor dan adapt di tempat kerja dalam kerjaya mereka yang pertama? Okey. Sasul saya baca soalan ni. So maknanya soalan ni maksudnya dia dah diterima bekerja lah ni kan? Kan? So maknanya hari pertama report duty tu kita ni orang Malaysia kan. Orang Malaysia suka apa? Orang Malaysia ni dia sangat peramah. So dalam kita punya nilai-nilai murni sebagai rakyat Malaysia, nombor satu memang kena senyum. Dia macam dosa besar sangat kalau orang tu masuk satu tempat kan muka masam tau. Memang dia akan jadi viral gitu. So hari pertama awak report duty, wear your smile. Senyumlah, senyum. Kalau lepas tu jumpa dengan yang tua-tua dulu, perkenalkan diri. Lepas tu last sekali jumpa yang muda-muda. Kan, ambil hati yang tua-tua. Maknanya kan apa saja kita ni budaya Malaysia, sebab kita memang duduk Malaysia, kita pun rakyat Malaysia. Budaya kita tu kita bawa walaupun masuk kat tempat kerja. So kita tak akan silap dekat situ. Dan bila kita start kita panggil first food kita tu betul kan. Langkah pertama kita tu betul, insya-Allah penerimaan tu jadi lagi cepat. So first impression tu memang sangat penting. So first impression recruiter tadi lain, first impression among colleagues di kalangan pekerja pada hari pertama juga sangat penting. Sebab benda tu yang akan menentukan awak gembira atau tak gembira untuk seminggu akan datang, sebulan akan datang atau mungkin setahun akan datang. Baiklah Puan. Okey, kita akan ke soalan yang seterusnya. Okey, salam Puan. Adakah ini soalan terakhir, producer? Di belakang tabir? Oh, belum. Akan ada lagi. Okey, baiklah. Okey. Puan steady ya? Okay. Boleh. Okey, baik. Salam Puan daripada saudara Farhan. Salam Puan, saya ada pengalaman kerja sebelum ini dan sekarang ini pun saya bekerja secara part-time sebagai ejen takaful. Adakah pengalaman saya bekerja sebelum ini dan semasa mendatangkan kesan kepada application kerja saya in terms of pandangan employer kepada saya? Mohon pandangan Puan. Okey, saya rasa yang dia tak cerita sekarang ni apakah bidang dia agaknya. Selalunya orang yang bertanya ni dia macam ni tau. Dia mungkin bidang dia adalah engineering contohnya. Tetapi pengalaman kerja yang dia ada tak ada kena-mena dengan engineering sebab dia mungkin bekerja ni lah macam ni ejen takaful ataupun mungkin yang lain-lain tu dia bekerja sebagai waiter ke Starbucks punya barista ke contohnya kan. Dia depends on the recruiter. Okay, dia sebenarnya tengok peluang pada masa tu Kalau masa tu ada kandidat lain yang part time dia adalah berkenaan dengan engineering contohnya. Saya bagi contoh engineering lah contohnya engineering. So mungkin orang tu ada advantage lah compared to part time dia yang tak ada kena-mena dengan engineering Tetapi kadang-kadang dalam engineering division, tambah-tambah company yang engineering base, dia memang ada satu section yang untuk business development contohnya. So mungkin dia perlukan seorang yang ada technical knowledge tapi
dia banyak interact dengan orang. So dalam hal ni macam Ahmad Farhan dia kata, oh orang ni pernah buat part time sebagai ejen takaful. Kalau you perasan dalam interview tu, recruiter tu dia banyak tanya pasal pengalaman awak jumpa orang, pengalaman awak interact dengan orang macam mana kalau dapat rejection. Maknanya dia mungkin mencari seseorang yang untuk jawatan tu seseorang yang boleh buat sales, yang akan keluar jumpa customer, yang mungkin akan ambil komplain daripada customer tentang certain produk. So mungkin dekat situ pengalaman awak yang orang kata related dengan dealing with people ni ada advantage pula compared to kawan lain yang tak ada tu. So yang tu bergantung pada recruiter tu. Tapi apa yang saya nak tekan kat sini adalah Puan. Ada komen daripada saudara Farhan. Saya graduan muamalat puan. Maaf lupa saya nak masukkan. Dia cakap dekat chat. Oh, okay. Oh, dia graduan muamalat. Okay. Okay. Lupa nak masukkan katanya. Okay. So kalau muamalat maksudnya bagi saya macam related lah sebenarnya kan. Sebab muamalat ni macam kena-mengena lah dengan banking. So bagi saya benda ni ada berkait rapat. So maknanya katalah ada opening untuk bank. Tak kisahlah bank tu Islamic bank or non-Islamic bank. Dengan awak punya kelayakan dalam muamalat ni mungkin yang Islamic, yang non-Islamic bank. Contohnya macam Hong Leong pun dia ada small division yang Islamic insurance yang dia akan consider orang-orang yang macam ni nak masuk. We never know tau. Sebab tu saya kata jangan ambil mudah dengan setiap interview. Sebab recruiter tu dia memang mencari sesuatu. Dan kita sebagai graduan yang sedang mencari pekerjaan, tugas kita macam Farhan ni betul lah. Sementara nak menunggu peluang tu, ambil part time sebagai ejen takaful. Yang ada kena mengena dengan bidang kerja yang akan permanent nanti insya-Allah, saya doakan. Dan juga boleh belajar skill berhubung dengan orang tu. So untuk jawab untuk soalan Farhan ni, saya rasa tak ada masalah benda tu. Awak boleh letak banyak-banyak dalam resume awak pun. Baiklah, kita akan ke soalan yang terakhir lah puan. Okay. Sebelum tu saya suka untuk ingatkan penonton-penonton kita sebelum saya akan menutup tirai dalam beberapa minit je lagi, minta semua untuk memberikan maklum balas. Tolong isikan borang survey kami untuk kami dapatkan pandangan anda, komen, sebarang penambahbaikan. Okey, kita akan ke soalan yang terakhir puan. Okey, soalan yang terakhir daripada Gigi, saudari Gigi Hanizam. Puan, bagaimana kalau IV-nya, interview-nya fully in English, then kita tergagap time interview, then semua lost nak cakap. Patut ke kita minta hold sekejap dengan interviewer atau cakap je apa yang terlintas, even merapu? Soalannya, a very graduan punya isu. Betul. Ni maknanya orang ni dia tak buat persediaan betul lah. Okey, tak apa. Kita belajar daripada kesilapan kita. So kalau benda ni berlaku, minta break. Minta break, kata saya perlu pergi toilet 5 minutes ke apa ke, selalunya recruiter akan tanya betul-betul. Do you need more than 5 minutes or not? Sebab kalau awak rasa awak perlu ambil lebih 5 minit, just cakap je. Sebab kita tak nak buang masa dia menunggu kita. So apa dia akan buat? Dia akan reschedule awak mungkin yang terakhir. So dia akan bagi orang lain dulu. Tak apa. Okay? Make sure yang awak betul-betul bersedia bila masuk. Sebab kalau awak cakap benda yang mengaku, benda tu akan sebenarnya awak sendiri bila habis interview akan menyesal sampai tak kesudah. Dia macam image cakap mengaku tu kan, dia macam kekal seminggu, sebulan. Dia macam unfinished business, trauma tau. So saya rasa untuk kesejahteraan jiwa awak, emosi awak nanti, baiklah minta break dan ambil masa untuk bertenang, lepas tu masuk balik interview tu. Ataupun macam ada juga kandidat saya ni, dia memang mengaku, dia kata saya memang tak boleh cakap English puan, saya minta maaf, tapi saya mohon untuk bercakap dalam bahasa Malaysia. Pun boleh juga. Tapi kalau recruiter tu insist, dia kata I'm sorry, this is international company, we would like our employee to speak in English, dan awak terpaksa jugalah berusaha untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Okay. Baik, saya harap soalan-soalan daripada penonton kita semuanya terjawab.
kerana payah kita nak dapat Puan Hema untuk datang dan berbincang dengan kita hampir sejam setengah kita pada petang ini. Dan ada daripada komen-komen penonton, terima kasih banyak-banyak atas tips Puan. Ramai penonton-penonton kita boleh follow akaun Puan Hema kot lepas ni untuk tips-tips yang lebih baik. Okay. Dan anda semua, saya kira itu saja soalan Puan daripada penonton. Dan izinkan saya memberikan sedikit rumusan pada hari ini di mana dalam topik kali ini kita dedahkan dengan persepsi daripada pihak majikan, industri, tips-tips temu kekurangan yang perlu diberikan perhatian oleh graduan, dan banyaklah sebenarnya yang kita dah sentuh dalam perbincangan kita pada hari ini, iaitu topik kita graduan tidak memenuhi kehendak industri. Dan saya harap penonton semua berpuas hati dan diminta juga untuk menjawab maklum balas pada pautan yang dipaparkan pada ruangan komen. Dan di kesempatan ini juga jutaanlah terima kasih saya kepada panel jemputan kita, Puan Hema, di atas perkongsian yang saya kira sangat bermanfaat. Maaflah kiranya jika ada yang terkurang daripada pihak Protege, dan tidak lupa juga Puan, sekarang terima kasih kepada penonton kita yang aktif di ruangan komen bersama kita, dan jangan lupa aktif-aktif tu berikan maklum balas supaya kita tahu apa cadangan anda semua di pautan komen yang kita sediakan. Dan Puan, di sini juga saya ingin kongsikan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak melalui Sekretariat Protege akan menganjurkan sebuah program latihan dan bimbingan keusahawanan New Gen Entrepreneurs Online Bootcamp NGEN yang menyasarkan graduan berumur 18 sehingga 30 tahun. Jika anda seorang usahawan baru atau berminat nak jadi usahawan, jom sertai kami untuk mendapatkan latihan asas keusahawanan dan bimbingan perniagaan secara percuma. Untuk maklumat lanjut, pautan pendaftaran akan dipaparkan di ruangan komen di FB rasmi Sekretariat Protege. Panjang lebar saya bagi promosi hari ini. Jadi jangan lupa dan jangan lepaskan peluang yang kita sediakan. Dan semoga ilmu yang dikongsikan hari ini dapat memberikan manfaat khususnya pada para graduan dan mampu membantu meningkatkan pembangunan diri anda. Baik, saya kira itu sahaja daripada saya dan daripada Puan Hema. Sehingga kita berjumpa lagi pada setiap hari Jumaat 2 minggu sekali. Dan kita akan ada pada sesi seterusnya, iaitu 27 Ogos 2021 depan dengan topik keusahawanan dan tetamu yang istimewa juga. Jadi jangan lupa temu janji anda bersama kami di On Air with Protege. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.